各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom untuk kita semua. 我们带着谦卑受教的心，一起来进入祷告。 Kita bawa rendahan hati kita dengan hati yang penuh mau diajar untuk datang kepada Tuhan. 天父上帝，我们满心感谢你， Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. 你的恩典在我们每个人的身上是在多而又多。 Anugerahmu melimpah di dalam kehidupan kami. 我们要歌颂赞美你， Kami mau memuji memuliakan Engkau. 我们要更加真心的侍奉你。 Kami mau lebih sungguh dan lebih setia lagi melayani Engkau. 所以你赐给我们有侍奉的负担。 Kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami anugerah hati yang mau melayani. 我们也要学习越来越爱神， Kami juga mau belajar semakin hari semakin mengasihi Tuhan. 让你奇妙的爱常常浇灌在我们每个人的身上。 Kiranya kasih-Mu yang ajaib itu senantiasa melingkupi hati kami. 好让我们在生活中充满神的爱。 Sehingga hidup kami penuh dengan kasih Tuhan. 我们要学习饶恕他人。 Kami mau belajar mengampuni. 我们知道靠着自己的能力，我们无法饶恕他人。 Kami sadar mengandalkan kekuatan kami sendiri adalah tidak mungkin. 可是靠着神的帮助，我们可以饶恕得罪我们的人。 Tetapi dengan mengandalkan pertolongan dari Tuhan, kami mampu mengampuni. 求你赐福我们要这个聆听神的话语这个时间， Kiranya Engkau memberkati waktu kami mau merenungkan firman-Mu. 赐给我们谦卑受教的心， Berikan kami hati yang mau diajar. 让你的话语能够讲得清楚，让我们听得明白。 Agar firman-Mu dapat kami dengar dan kami mengerti. 你使用你两位软弱的仆人， Engkau memakai kedua hamba-Mu yang lemah ini. 讲的翻译的都在你面前蒙恩。 Yang menyampaikan maupun menerjemahkan berkenan di hadapan-Mu. 我们恭敬把这个时间全然的交托。 Kami berikan waktu ini ke dalam 我 tangan-Mu. 们将祷告是完完全全奉靠耶稣圣名求， Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 接下来我们要请这个我们的知识文力弟兄来读经。 Saat ini ada pembacaan firman Tuhan oleh Penatua Punli. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. 我们敬请会众坐下来。 Silakan duduk jemaat sekalian. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. 我们感谢主，给我们有美好的机会，一起来敬拜神，来侍奉神。 Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan menganugerahkan kepada kita waktu yang untuk datang kepadanya. 我们也感谢主，不知不觉，我们的教会已经进入第20周年。 Tidak terasa gereja kita juga memasuki hampir usia 20 tahun. 在这20年来，我们深深可以体会到，一切都是神的恩典。 Di usia yang ke-20 tahun ini kita menyadari bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan. 我们知道，这个教会可以建起来，不是某某人的功劳，乃是完全是神的恩典。 Kita sadar dan kita tahu bahwa gereja ini berdiri bukan karena 1-2 orang, tetapi anugerah Tuhan yang bekerja. 当然，神你使用很多人，很多牧师传道、执事、圣工人员一起配搭，同心来把这个教会建立起来。
Tuhan memakai hamba-hambanya, penatua majelis dan hamba Tuhan untuk bersehati mendirikan gereja ini. 所以我们要歌颂赞美神。 Sehingga kita harus senantiasa memuji kebesaran Tuhan. 今天我们要思想一个题目，就是充满怜悯的群体。 Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu komunitas yang penuh belas kasihan. 刚才我们已经听到这个我们要思想的这个经文，就是在哥罗西书第3章12到14节。 Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 在这奇销文化的时代，神呼召一个怜悯文化的这个群体。 di zaman budaya pembatalan atau dikenal dengan cancel culture ini, Tuhan memanggil sebuah komunitas dengan budaya belas kasihan. 如果今天有人在这个社交媒体犯了一个错误的话， Jika hari ini seseorang melakukan satu kesalahan di media sosial, 那会发生了什么事呢？ apa yang akan terjadi? 通常不到5分钟内， Seringkali belum sampai 5 menit saja, 留言区就会变成审判日的这个现场。 kolom komentar itu sudah berubah menjadi hari penghakiman. 有人会说取消他，有人会说封锁他， Ada yang berkata batalkan dia, blokir dia, boykot dia. 有人会说他晚了。 Ada yang berkata dia sudah selesai. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 这就是今天世界流行的一种文化，就是取消文化。 ini adalah budaya yang sangat populer saat ini, yaitu budaya pembatalan, cancel culture. 只要是犯错就被排除，就被定罪。 Asal satu orang saja melakukan kesalahan, dia langsung disingkirkan, 就 dihukum, 就被贴这个标签。 diberi label. 但圣经提出一个完全不同的文化， Namun Alkitab memperkenalkan kita sebuah budaya yang sama sekali berbeda. 什么文化呢？ Budaya apakah itu? 就是怜悯文化。 Yaitu budaya belas kasihan. 刚才我们已经从这个保罗在以弗所书第3章12到14节告诉我们。 Tadi kita sudah membaca bagaimana Paulus memberitahukan kepada kita di dalam Kolose. 在这个哥罗西书第3章12到14节，保罗没有说你们要建立一个完美的群体。 Di Kolose 3 ayat 12 sampai 14 ini Rasul Paulus tidak berkata kalian harus membangun komunitas yang sempurna. 他说你要成为一个充满怜悯的群体。 Melainkan dia berkata kalian harus menjadi komunitas yang penuh belas kasihan. 今天我们要从三个层面来看这段经文。 Hari ini kita akan melihat firman ini dalam 3 aspek. 第一点就是怜悯的身份，我是被拣选的人。 Yang pertama itu identitas belas kasihan, yaitu kita adalah orang-orang yang dipilih. 第二点就是怜悯的生活，我们要穿上新的品格。 Yang kedua, kehidupan belas kasihan. Kita harus mengenakan karakter Kristus yang baru. 第三就是怜悯的核心，爱是整个群体的这个铁合剂。 Yang ketiga adalah inti belas kasihan, yaitu kasih yang menjadi perekat seluruh komunitas. 现在我们来看第一段， Saat ini kita melihat dulu bagian yang pertama. 就是怜悯的身份，你不是普通人，你是神所选中的人。 Yaitu identitas belas kasihan, bahwa dikatakan kamu bukan orang biasa, melainkan kamu adalah orang yang dipilih Allah. 保罗一开始就说，所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人。 Paulus memulainya dengan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. 注意，这里保罗没有先说要做什么， Perhatikan Paulus di sini tidak mengatakan Anda mau mengerjakan apa. 他先说你是谁。 Melainkan dia terlebih dahulu mengatakan siapa kita. 我们知道信仰永远是先有身份才有行为。
Dalam iman Kristen kita mengenal urutannya adalah selalu identitas kita terlebih dahulu baru perilaku. 不是行为才身份。 Bukan perilaku dulu kemudian identitas. 在这个哥罗西书的这个背景里， Dalam latar belakang kitab Kolose ini, 教会真受到这个假师傅的影响。 gereja ini sedang dipengaruhi oleh guru-guru palsu. 有人说要靠律法， Ada yang mengatakan harus mengandalkan hukum Taurat. 要靠神秘的知识， Ada yang mengatakan harus memiliki pengetahuan mistik. 要靠苦行。 Ada yang mengatakan harus menjalani tindakan SKT, yaitu tindakan penyangkalan diri. 才能够成为属灵的人。 Barulah seseorang bisa menjadi orang yang rohani. 但保罗说不是， Tetapi Rasul Paulus berkata bukan. 因为在耶稣基督里，你已经是神所拣选、圣洁、蒙爱的人。 Karena di dalam Kristus Yesus, kamu sudah menjadi orang yang dipilih Allah, yang kudus dan yang dikasihi. 这是一个这个极深的救恩神学。 Ini adalah teologi keselamatan yang sangat dalam. 拣选是神的恩典， Dipilih Allah ini adalah anugerah. 不是功劳，不是你的好行为。 Bukan karena perbuatan baik kita dan tingkah laku kita. 圣洁能够过着圣洁的生活，因为我们有新的生命，我们有耶稣基督的生命。 Hidup di dalam kekudusan, kita mempunyai hidup yang baru di dalam Kristus. 我们蒙爱，因为我们与耶稣基督有关系。 Kita dikasihi karena kita punya hubungan relasi dengan Tuhan Yesus. 换一句话说，教会不是一群表现最好的人， Dengan kata lain, gereja bukanlah kumpulan orang yang paling berprestasi, 而是一群被神怜悯的人。 melainkan kumpulan orang yang telah menerima belas kasihan dari Tuhan. 就好像一个这个场景， Seperti dalam sebuah situasi, 一个孩子在家里把牛奶打翻了。 seorang anak sudah menumpahkan susu di rumahnya. 如果这个小孩子是客人的话， Jika anak ini adalah seorang tamu, 他的反应怎样呢？ apa respon anak ini? 他可能就这个慌起来，或是惧怕，或是哭起来。 Mungkin anak ini segera panik, gugup, dan menangis. 如果这个小孩子是家里的孩子， Jika anak ini adalah anak di dalam rumah itu, 他会对妈妈说：“妈妈，我不小心打翻了。” dia akan berkata kepada ibunya, "Mama, saya tidak sengaja menumpahkan susu." 分别在哪里呢？ Perbedaannya di mana? 他的身份不同， Yaitu identitasnya yang berbeda. 一个是客人，一个是家里的小孩子。 Yang satu adalah seorang tamu, yang satu adalah anak di dalam rumah itu. 身份带来安全感。 Identitas itu membawa rasa aman bagi kita. 有一次，这个有人说， Suatu hari seorang berkata, 牧师，我觉得这个教会里的人都不完全。 Pendeta, saya merasa orang-orang di gereja ini tidak sempurna. 我们知道每个教会都不完全。 Kita tahu setiap gereja pasti tidak ada yang sempurna. 你如果要找完全的教会，我可以确定你永远找不到。 Jika Anda mencari gereja yang sempurna, saya memastikan Anda tidak akan pernah menemukannya. 所以牧师说， Lalu pendeta itu menjawab, 感谢主，如果教会收完全的人， Puji Tuhan, jika gereja hanya menerima orang yang sempurna, 我们两个都进不来了。 maka kita berdua tidak akan bisa masuk. 教会不是 VIP 的俱乐部， Gereja itu bukanlah klub VIP, 教会是蒙恩典罪人的家庭。 gereja itu adalah keluarga orang-orang berdosa. 我们来看它的运用。 Kita melihat bagaimana aplikasinya. 当我们知道自己是被这个怜悯的人， Saat kita menyadari bahwa kita orang yang telah menerima belas kasihan dari 我们才懂得怎样去怜悯他人。 barulah kita bisa tahu bagaimana kita memberikan belas kasihan. 如果一个人忘记自己曾被神赦免， Jika seseorang itu sudah lupa bagaimana dirinya pernah diampuni,
他通常会变成最严厉的审判官。 Biasanya ia akan menjadi hakim yang paling keras. 可是如果你每天记得主已经赦免我了， Tetapi jika setiap hari kita mengingat Tuhan telah mengampuni saya, 你就会慢慢的变得柔软温和， maka hati kita perlahan-lahan akan menjadi lembut. 会变成这个会怜悯他人的人。 Mempunyai hati yang memiliki belas kasihan kepada orang lain. 我们来看第2段， Kita melihat bagian yang kedua. 怜悯的生活把基督的品格穿上。 Kehidupan belas kasihan itu mengenakan karakter Kristus. 保罗用一个非常有趣的比喻， Paulus memakai ilustrasi yang sangat menarik. 他说：“穿上怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐。” Dikatakan kenakanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 这是一个衣服的比喻。 Sebenarnya ini seperti ilustrasi tentang pakaian. 信仰不只是心里相信而已， Iman itu bukan cuma percaya di dalam hati. 信仰是每天穿上身上生活的方式。 Iman itu adalah sesuatu yang kita pakai setiap hari di dalam hidup kita. 就像有一个丈夫回家，他很累了， Seperti bayangkan dalam sebuah situasi seorang suami pulang kerja sangat lelah sekali. 那么妻子对他说 Istri berkata kepada dia, 垃圾倒了吗？ udah buang sampah belum? 因为平常倒垃圾都是弟兄，都是丈夫， Biasanya tugas-tugas buang sampah adalah tugas para suami. 因为倒垃圾都是平常很臭的，就让弟兄去丢好了。 Karena sampah sangat kotor dan bau, maka istri selalu menjadi tanggung jawab suami buang 那 sampah. 么丈夫回答说：“哎呀，我忘了。” Nah, suami itu menjawab, aduh lupa. 那么接下来有2种的这个剧情， Ada 2 respon dari istri, 2 jenis respon. 这个版本 A， Versi yang A, 太太说：“你永远都是一直忘记。” istri yang pertama, yang versi A ini berkata, kamu selalu lupa aja. 那么版本 B， Versi yang kedua, yang B, 没问题，我们一起把它倒。 gak apa-apa Pak, kita buang bareng. 那么版本 B 就叫做怜悯文化。 Nah, versi yang B itulah yang dinamakan punya budaya belas kasihan. 怜悯的生活把基督的品格穿上。 Hidup yang penuh belas kasihan itu memakai karakter Kristus. 这段这个话其实可以翻译成一句超现代的话。 Versi modernnya ini kalimat ini bisa diterjemahkan menjadi 做人之前请先把你的性格穿好。 sebelum jadi manusia yang baik, pastikan kamu sudah pakai karakter yang benar. 那么早上你站在镜子前， Saat pagi hari berdiri di depan cermin, 你梳了头发，你说头发已经 OK 了。 kita menyisir rambut dan berkata, oh rambut sudah oke. 穿了衣服，你说衣服也是 OK。 Pakai pakaian juga berkata, oh dah oke. 穿了鞋子，说鞋子也是 OK。 Pakai sepatu juga sudah oke. 你觉得很好，我准备好面对这个世界了。 Kita merasa sudah sangat oke, siap menghadapi dunia ini. 可是等一下， Tetapi sebentar dulu, 你这个人真的准备了吗？ apakah kamu benar-benar siap? 因为很多人是这样， Karena kebanyakan orang 外表干净利落， dari luarnya itu sudah sangat keren sekali. 可是内在随时会爆炸。 Tetapi di dalamnya itu gampang sekali meledak. 保罗的这个人格穿搭清单，他说：“今天你必须穿这5件。” Daftar outfit karakter versi Paulus mengatakan kita wajib memakai 5 karakter ini. 第一就是穿上这个怜悯，就是等你别人痛的时候，你不是来看戏的。 Karakter yang pertama itu belas kasihan. Waktu orang sakit hati, kamu bukan penonton. 很多人看到别人出事的时候，第一个反应是什么呢？
Saat kita melihat seseorang itu susah, kebanyakan itu tanggapannya bagaimana? 真的还是假的？ Benar gak? 怎么会这样啊？ Kok bisa begitu sih? 有一点惨啊。 Sangat kasihan ya. 然后继续刷手机， Lalu lanjut kita scroll HP. 这叫做这个围观式的人生。 Itu namanya kita hidup sebagai penonton. 但怜悯是一种另一种的这个操作， Tetapi versi belas kasihan itu beda. 你会有感觉， Kamu benar-benar ikut merasakan, 而且想靠近一点点去帮助他。 mau mendekati sedikit untuk membantu. 曾经有一个同事他常常迟到， Contoh nyatanya ada seorang teman kantor yang sering sekali terlambat. 有一天老板叫他去办公室谈话， Bos memanggilnya ke ruangannya, 给他骂得很惨， memarahinya sangat tragis sekali. 甚至说如果你一直在迟到，你就可以停止了。 Lalu duduk diam dan biasanya respon kita bagaimana? 那么这个人回到他自己的办公室的座位，他在那边这个不讲话，安静的。 Lalu orang itu kembali ke meja kerjanya, duduk diam dan merenung. 那么普通人呢，发现同事遭遇到这样的事情，当作空气，这个假装不知道。 Kebanyakan orang melihat kondisi ini, melihat teman kerjanya begini, pasti pura-pura tidak lihat. 那么怜悯的模式， Versi belas kasihan yang bagaimana? 会靠近他，问他你还好吧？ Kita bisa mendekati orang tersebut dan bertanya, oke gak kamu? 需要我帮忙什么？ Ada yang bisa saya bantu? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 重点不是你能够解决问题， intinya itu bukan kita bisa menyelesaikan masalahnya, 只是你没有让他一个人扛， tetapi kita tidak membiarkan dia menanggung sendirian. 因为我们有怜悯的心。 Karena kita mempunyai hati yang penuh belas kasihan. 穿上保罗说要穿上这个另外的衣服，是什么衣服呢？就是恩慈，等你好，但不带刺。 Baju versi Parus yang baru dikenakan ke berikutnya adalah kemurahan, baik tapi gak nyakitin. 很多人其实也不坏， Kebanyakan orang itu sebenarnya baik, tidak jahat. 但问题是讲话很伤人。 Tetapi masalahnya adalah cara berbicaranya itu sering menyakiti. 比如我这是为你好的， Contohnya, gua ngomong gini untuk kebaikan lu loh. 我是讲事实啊， Aku cuma ngomong fakta. 你不要那么玻璃心啊， Jangan baper gitu dong. 听起来都对的， Kedengaran sih benar. 但听的人很想消失。 Tapi yang mendengar itu pengen banget menghilang dari bumi. 恩慈是什么呢，弟兄姐妹？ Jadi apa itu kemurahan? 恩慈其实很简单， Sebenarnya kemurahan itu adalah hal yang sangat sederhana, 就是给别人一点的甜头， yaitu memberikan sedikit rasa manis kepada 甚 orang. 至是在最平凡的这个日常中， Bahkan dalam hal-hal yang paling biasa sekalipun. 一句关心的话， Satu kalimat perhatian, 一个微笑， satu senyuman, 或者一个小小的帮助， atau satu bantuan kecil. 让别人感到温暖。 Sehingga hal-hal sederhana ini membuat orang bisa merasakan kehangatan. 那么现实的这个例子， Contoh nyata lainnya, 朋友做错事的时候， saat teman kita melakukan kesalahan, 你可以这样说： bisa kita mengatakan demikian, 你每次都是这样。 tiap kali kamu begini. 但你也可以这样说： Tetapi kita punya pilihan mengatakan seperti ini juga. 这次有一点可惜，下次我们一起想办法来避免这个错误。 Ya, sungguh sayang sekali kali ini. Gak apa-apa, next kita cari cara supaya tidak kejadian lagi. 第一个反应就是一个让人想要逃跑， Respon pertama itu membuat orang ingin kabur. 一个是让人想要继续努力。 Respon yang kedua itu membuat orang termotivasi untuk mencoba lebih baik lagi. 第三点就是谦虚
等你很有料，但不抢镜。 Karakter yang ketiga adalah kerendah hati, yaitu jago tapi tidak cari spotlight atau validasi orang lain. 谦虚的这个核心是知道自己的价值，但又不需要通过炫耀来获得别人对你的这个认同。 Inti dari kerendahan hati ini kita tahu nilai diri kita, tidak perlu memamerkannya untuk mendapatkan pengakuan atau validasi dari orang lain. 你的内心很强大，但不张扬。 Hati kita kuat, tetapi kita tidak sombong. 比如你做了一件很厉害的事， Umpamanya kita berhasil mengerjakan satu proyek. 有2种的版本。 Ada 2 responnya. 那么版本 A， 这个其实我早就会了。 Yang versi A kita mengatakan, ya memang gua udah bisa ini dari dulu. 那么版本 B， 他可以说也是慢慢学来的，还可以再更好。 Versi B mengatakan saya masih belajar nih, nanti saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. 差别不是能力，是气场。 Bedanya itu bukan di sisi kemampuan tetapi di auranya. 谦虚的人很特别，你靠近他不会有压力，你觉得很舒服。 Orang yang rendah hati itu membuat orang lain yang ada di sekitar itu merasa nyaman dan tidak terancam. 你比较一下跟那些骄傲的人， Jika kita sama orang-orang yang sombong, 通常我们跟他在一起就觉得不舒服，觉得这个很厌烦，或是说不舒服就是。 kita merasa tidak nyaman dan bosan berada dekat orang yang sombong. 可是靠近这个谦虚的人，你没有压力，你觉得你很舒服。 Tapi ketika kita berada dengan orang-orang yang rendah hati, kita begitu nyaman dan tidak ada kendala. 第4点就是这个温柔，等你有刀，但你不乱挥。 Yang keempat itu kita punya karakter lemah lembut, punya senjata tetapi tidak asal pakai. 很多人这个以为温柔就是等你好欺负， Banyak orang yang berpikir lemah lembut itu gampang dicurangi. 其实完全相反。 Tetapi sebenarnya itu justru kebalikannya. 温柔是你有能力伤人，但你选择不用。 Lemah lembut itu kita punya kemampuan untuk menyakiti, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. 温柔不是这个软弱， Kelemah lembutan itu bukanlah kelemahan, 是一种力量。 tetapi adalah sebuah kekuatan. 当你让你在冲突中保持冷静和理智，从而带给别人温柔的这个温暖的感觉。 Yaitu kekuatan untuk tetap tenang dan bijaksana di tengah konflik sehingga orang lain dapat merasakan kehangatan dan kedamaian kita. 一个现实的例子， Contoh nyatanya, 有人在群体里讲错话， ada orang yang salah ngomong di grup. 你完全可以当场纠正他，加上给他打脸。 Kita bisa langsung koreksi dan mempermalukan orang tersebut. 但你选择私下提醒他， Tetapi kita memilih untuk chat pribadi. 你不是没看到， Kamu bukan tidak melihat, 你是选择不要让他难堪，这才是叫做高级。 kita memilih untuk tidak mempermalukan orang tersebut. Inilah yang disebut dengan berkelas. 我们看第5点就是忍耐。 Kita melihat yang karakter kelima yaitu kesabaran. 忍耐是等你没爆炸，不代表你没感觉。 Kesabaran di sini tidak meledak, tetapi tidak berarti kamu tidak ada perasaan. 忍耐不是没情绪、没想法、没底线。 Sabar itu bukan tidak punya emosi, tidak punya pikiran, tidak punya batas. 而是你有，但你不被它控制。 Kita punya semuanya itu, tetapi kita bisa tidak dikuasai olehnya. 它的这个场景就是外卖迟到啦， Situasi yang klasik yang sering kita alami, contohnya kita GoFood-nya datangnya. 那么网络卡， Internet kita lemot, 人又多， orang padat dan sesak, 天又热， cuaca sangat panas. 内心充满着火。 Dalam hati udah mau meledak banyak api. 可是你没有把那个心里的火烧到别人的身上。
Tetapi kita memilih tidak melampiaskan api kita itu kepada orang 你 lain. 能够压制，你能够控制它， Kita bisa menguasai dan mengendalikannya. 这就是成熟。 Itulah yang dinamakan dewasa. 那么重点啊，这个重点呢，就是穿上， Intinya ini adalah soal kita memakai, 不是等感觉。 bukan hanya menunggu perasaan 最 kita. 关键的一点就是保罗没有说等你有感觉再去， Seperti Paulus yang tidak bilang kita tunggu moodnya bagus dulu baru melakukan. 去做那些。 Tetapi Paulus berkata kita memakainya, melakukannya sekarang juga. 他说的是穿上，这个穿上就是现在穿上。 Paulus mengatakan kenakanlah, itu artinya saat ini juga kita mengenakan. 意思是你今天心情不好，你要穿上基督的这个品格。 Artinya hari ini mood kita gak bagus, tetapi kita tetap memilih memakai karakter Kristus. 你今天很烦，你要穿上基督的品格。 Kita hari ini sangat kesel sekali, tetapi kita tetap memakai karakter Kristus. 你觉得对方不配，你要穿上基督的品格。 Kita merasa orang lain itu tidak pantas, tetapi kita tetap memakai karakter Kristus. 因为这不是情绪，这是选择。 Karena ini semua bukan soal emosi, tetapi pilihan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 每天你都会穿东西出门。 setiap hari kita akan memakai sesuatu untuk keluar dari rumah. 有人是穿这个名牌， Ada yang pakai brand mahal, 有人是穿这个草牌， ada yang pakai pakaian trendy saja, 有人是穿这个睡衣。 ada yang pakai piyama. 我常常去这个我们盐城有一个市场叫做珊瑚青春 Bruit 的市场， Sering saya pergi ke pasar di daerah Pluit, 常常见到有一些夫人啊，她去买菜是穿睡衣的。 banyak ibu-ibu yang ke pasar memakai daster. 我们觉得穿睡衣去市场好像不大恰当， Kadang kita merasa tidak pantas ya berpakaian 不 seperti 雅观。 tidak enak dipandang, 可是她穿得很自在。 tetapi ibu-ibu itu sangat nyaman. 如果牧师去市场跟师母，通常就穿得比较整齐。 Kalau Musa dan Semu pergi ke pasar berpakaian agak rapi. 因为常常会见到会友啊， Karena seringkali bertemu dengan jemaat. 如果穿的衣服这个好像太随便了，他们都看到牧师都觉得，这个是牧师还是谁呀、 Jika mereka pakai agak sembarang gitu, nanti bertemu jemaat, ih ini pendeta atau siapa ini? 但真正决定你这个人好不好相处，不是这一些。 Tetapi yang benar-benar menentukan kita itu enak diajak hidup, bukan itu semua. 而是你今天穿的是脾气还是品格？ Yang penting itu hari ini kamu pakai emosi atau pakai karakter. 穿上基督的品格， Pakai karakter Kristus, 走向充满怜悯的生活， jalani hidup yang penuh belas kasihan. 这是最酷的这个穿搭。 Itulah outfit yang paling keren. 不仅能提升自己， Bukan hanya membuat diri lebih baik, 也能让整个群体变得更美好。 tapi juga mempengaruhi membuat orang-orang di sekitar kita merasa lebih indah. 我们来注意第3段， Kita melihat bagian yang ketiga. 怜悯的核心，爱是整个群体的超级的年水。 Inti belas kasihan adalah ada kasih yang seperti lem super bagi semua komunitas. 保罗最后说，在这一切事上要存着爱心，爱心就是联络全德的。 Terakhir Rasul Paulus berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 意思是所有的美德，如果没有爱，就像手机没有没有这个网络一样。 Artinya semua kebaikan, kebajikan itu tanpa kasih itu seperti telepon pintar yang tanpa internet. 看起来很厉害，但其实不能用。
Kelihatannya hebat, tapi sebenarnya tidak bisa dipakai dengan maksimal. 我们看整段经文，其实指向一个中心， Kita melihat seluruh bagian firman ini sebenarnya menunjuk pada satu pusat, 耶稣基督的爱。 yaitu Yesus Kristus dan 因 kasih-Nya. 为保罗说：“主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。” Karena Paulus berkata, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni. 换一句话说， Dengan kata lain, 教会的怜悯不是心理学，而是十字架的结果。 belas kasihan di dalam gereja itu bukan sekedar psikologi, melainkan hasil dari salib Kristus. 因为在十字架上， Karena di atas kayu salib, 仇敌被赦免，罪人被接纳，破碎的人被医治。 musuh diampuni, orang berdosa diterima, orang yang paling hancur dipulihkan. 如果教会是一个房子的话， Jika gereja saat ini adalah sebuah rumah, 爱就是它的 WiFi。 maka kasih adalah umpama wifi. 没有 WiFi， 大家都在同一个房子里，但彼此没有连线。 Tanpa wifi, semua orang yang berada di dalam rumah yang sama, tetapi tidak saling terhubung. 有爱，每个人都被连结。 Dengan ada kasih, semua orang terhubung satu sama lain. 有一次，这个小组发生了冲突， Suatu kali dalam sebuah kelompok kecil ada konflik. 两个人因着一个小事情，他们吵起来了。 Dua orang bertengkar karena masalah kecil. 吵得很厉害的时候， Sangat ribut sekali. 最后一个姐妹说了一句话： Lalu seorang saudari berkata demikian. 我们不是敌人，我们是家人。 Kita itu bukan musuh, kita adalah keluarga. 那一刻，这个气氛完全改变了， Pada saat itu juga suasana langsung berubah. 因为爱重新连结了他们的关系。 Karena kasih menghubungkan mereka kembali. 有一个人问牧师说： Suatu kali seseorang pernah bertanya kepada Musa, 为什么教会有这么多的问题呢？ mengapa gereja itu banyak sekali masalahnya? 那么牧师回答说： Musa menjawab, 因为教会里面都是人。 karena gereja itu dipenuhi oleh manusia. 我记得小的时候，我们这个华校常常念一句话， Dan dahulu ada sebuah pepatah Chinese, 就是天上星多夜不明。 kalau malam hari di langit banyak bintang, maka cahaya bulan menjadi kurang bersinar. 地上人多心不安， Di dunia ini banyak masalah, dipenuhi hati yang tidak damai. 很多人就很多问题嘛， Jika banyak orang, maka banyak masalah. 很多问题我们心里就不安了嘛。 Banyak masalah, maka hati kita tidak damai. 所以牧师说，因为教会里都是人， Maka itu Musa menjawab, karena di gereja itu dipenuhi oleh manusia. 如果教会只有天使， Jika gereja ini hanya berisi malaikat, 就没有问题啦。 pasti tidak ada masalah. 但神没有建立天使的教会， Tetapi Tuhan tidak membangun gereja malaikat. 他建立罪人得救的教会。 Tuhan membangun gereja yang dipenuhi orang-orang berdosa yang telah diselamatkan. 所以我们都是罪人得救的人， Karena itu kita semua ini adalah orang yang berdosa yang telah diselamatkan 我 oleh 们还有很多的弱点。 kita masih punya banyak kelemahan. 有意无意中，我们的态度、我们的行为、我们的言语会得罪我们周遭的人。 Tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita itu bisa melukai orang lain. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 世界这个有很多的文化， hari ini dunia memiliki banyak sekali budaya. bisa ditolong? Ya， 奇销文化、批评文化、自我文化。 Budaya pembatalan, cancel culture, budaya kritik, budaya yang berpusat pada diri 但 sendiri. 神呼召教会成为怜悯文化， Tetapi Tuhan memanggil gereja untuk menjadi budaya belas kasihan. 因为在耶稣基督里，我们被拣选，我们被赦免，
我们被爱， Karena di dalam Kristus Yesus kita dipilih, diampuni, dan dikasihi. 所以我们也要去怜悯人、包容人、饶恕人、爱人。 Karena itu kita semua juga dipanggil untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, menerima orang lain, mengampuni orang lain, dan mengasihi orang lain. 如果世界看到教会只看到道理，那是不够的。 Jika dunia melihat gereja dan hanya melihat ajaran saja, itu tidak cukup. 但如果世界看到教会，看到一个充满怜悯的群体， Tetapi ketika dunia melihat gereja dan melihat ada sebuah komunitas yang penuh belas kasihan di dalamnya, 他们就要开始问： maka mereka akan mulai bertanya, 为什么他们能够彼此相爱呢？ mengapa mereka bisa saling mengasihi? 那个时候，我们就可以把耶稣介绍给他们。 Dan pada saat itulah kita bisa menunjukkan kasih Yesus kepada mereka. 有耶稣在我们生命当中，我们才能够怜悯人、爱人、照顾我们周遭的人。 Dengan adanya kasih Kristus di dalam kita, maka kita bisa mengasihi orang lain, berbelas kasihan kepada orang lain. 求神帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 让我们的教会可以成为充满怜悯的这个群体。 Agar gereja kita itu bisa bertumbuh menjadi gereja yang penuh belas kasihan. 阿门。 Amin. 我们进入祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 天父上帝，我们感谢你， Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. 你再一次用你的话语来提醒教导我们。 Sekali lagi engkau menggunakan firman-Mu untuk mengajari kami. 我们承认，我们常常缺少爱，缺少怜悯。 Kami akui seringkali kami kekurangan kasih dan kekurangan belas kasihan. 所以别人在我们身上没有看到基督。 Sehingga orang-orang di sekitar kami tidak dapat melihat Kristus. 求神帮助我们， Kiranya Tuhan menolong 你 kami. 的爱充满我们， Kasih-Mu melimpah di dalam 你 hidup 的恩典充满我们， Kasih karunia dan anugerah-Mu melimpah. 你的怜悯也充满我们， Belas kasihan Tuhan juga berlimpah dalam hidup 以至于 kami. 我们在我们的生活当中可以彰显你的爱、你的怜悯、你的恩典。 Sehingga hidup kami boleh memancarkan kasih-Mu, kemuliaan-Mu. 好让周遭的人看到我们的好行为归荣耀与天上的阿爸父。 Sehingga orang-orang yang melihat kami boleh melihat karakter Kristus dan memuliakan nama Tuhan. 求神恩待赐福我们。 Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. 我们这样祷告是完全的奉靠耶稣圣名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 谢谢。